Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ila qanati Wawa Channel. Ana muallimah Wawa. Insyaallah fi hadzal yawm sanata'allamu al-lughata al-arabiyyah للصف الثاني تحت الموضوع جسم السليم في الصفحة 65. Khair. Ayuhat talamis, murid-murid, hari ini jom kita bersama Muallimah Wawa dalam mata pelajaran Bahasa Arab tahun 2, muka surat buku teks Bahasa Arab 65. Pada muka surat buku teks Bahasa Arab 65. Hal antum musta'iduna? Adakah murid-murid sudah bersedia? Jom kita pindah ke sebelah. Baiklah murid-murid, pada hari ini, kita akan mempelajari tentang 4 kalimah utama bersama makna dan cara untuk kita menggunakan 4 kalimah ini dalam membentuk jumal basitah. Baiklah, perkataan pertama, nazifun. Nazifun bermakna bersih. Dan perkataan kedua, nazifatun. Kilahuma nazifun dan nazifatun membawa maksud yang bermakna wahid. Maksud yang satu, fil lughatil arabiyyah bermakna bersih. Walakin kilahuma bimukhtalifatain qaidatain. Walaupun kedua-dua kalimah ini membawa maksud bersih, iaitu membawa makna yang sama, tetapi kedua-duanya dengan kaedah yang berbeza. Ingat tak lagi murid-murid? Nazifun nastakhdimu kalimah lil mudzakkar. Nazifun kita gunakan untuk jumal basitah ataupun dalam membentuk ayat mudah bagi kategori lelaki. Limaza? Lianna nazifun kalimah lil mudzakkar. Kerana kalimah nazifun itu alamatnya untuk mudzakkar. Kenapa? Lianna hunaka laisa idafah atau ziyadah biharfa ta'il marbutah fi akhiril kalimah. Kerana nazifun tadi di hujung perkataan tiadanya penambahan huruf ta marbutah ataupun ta simpul. Kerana itu, apabila tidak ada tanda-tanda alamat muannas ataupun tanda perempuan bagi kalimah, maka ia adalah mudzakkar. Adapun nazifatun hunaka ziyadah biharfi ta'il marbutah fi akhiril kalimah. Perkataan nazifatun di sini ada penambahan huruf ta marbutah ataupun ta simpul ba'da harful fa, selepas huruf fa. Maka dengan itu ianya adalah lil muannas. Kalimah ini adalah untuk muannas ataupun perempuan. Kerana alamat untuk perempuan, murid-murid, adalah wujudun ta marbutah fi akhiril kalimah. Adanya huruf ta marbutah di akhiril kalimah. Adapun perkataan yang ketiga yang akan kita pelajari adalah jamilun. Jamilun huna laisa idafah atau ziyadah biharfi ta'il marbutah. Jika kita perhatikan murid-murid, pada kalimah jamilun di hujung berakhir dengan huruf lam. Ianya memberi makna tiada penambahan huruf ta marbutah. Maka ia adalah untuk mudzakkar. Dan kita perlu dalam membina jumal basitah atau ayat mudah adalah dengan membina jumal basitah lil mudzakkar. Adapun perkataan yang terakhir adalah jamilatun. Jamilatun bermakna cantik. Murid-murid,
kilahuma jamilun dan jamilatun membawa maksud cantik. Walakin kilahuma bi qaidataini mukhtalifataini. Walaupun kedua-duanya membawa maksud atau makna cantik fil lughatil malayuiyah dalam bahasa Melayu, tetapi kedua-duanya ada kaedah berbeza. Apakah kaedahnya? Kaedah penentuan kalimah sama ada muzakkar atau muannas. Jamilun lil muzakkar dan jamilatun lil muannas. Apa yang perlu kita perhatikan adalah di akhir kalimah ini ada penambahan huruf ta pada kalimah jamilatun. Falihaza hiyal kalimah lil muannas. Jamilatun adalah untuk muannas. Kerana apa ya murid-murid? Kerana adanya huruf ta selepas huruf lam ataupun huruf ta di belakang satu kalimah. Manakala jamilun, ianya tidak ada sebarang penambahan huruf ta, maka ianya sahih lil mudzakkar. Adakah murid-murid sudah faham cara untuk ta'yin atau tentukan kalimah tersebut mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, ingat ya murid-murid, bermaksud lelaki dan muannas bermaksud perempuan. Baiklah murid-murid, cuba kita perhatikan petikan jumal basitah di sebelah ini, iaitu pada muka surat 65. Okey, silakan ya murid-murid. Jom kita perhatikan jumal basitah yang pertama. Perhatikan betul-betul. Indi asnanun nazifatun. Marratan ukhra. Indi asnanun nazifatun. Indi, saya ada. Asnanun, gigi. Nazifatun, bersih. Perhatikan murid-murid bagaimana nazifatun digunakan dalam jumal basitah atau ayat mudah ini. Ingat tak murid-murid? Pada beberapa minggu yang lepas, Mu'allimah Wawa pernah menceritakan bagaimana penggunaan anggota badan ataupun nama-nama anggota badan dalam penentuan ianya muzakkar atau muannas. Ingat tak? Apabila anggota badan itu melebihi dari satu. Melebihi dari satu, ingat ya murid-murid, maka ia adalah untuk muannas. Apakah ia murid-murid? Contohnya, dua mata. Ataupun dua tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Ataupun dua telinga, telinga kanan dan telinga kiri. Ataupun dua kaki. Kesemua itu adalah untuk muannas kerana ia melebihi dari satu. Manakala anggota badan yang hanya ada satu, sebagai contoh, hidung, mulut, ianya adalah untuk muzakkar lelaki. Ingat ya murid-murid, jika lebih dari satu, muannas. Jika lebih dari satu, muannas. Manakala jika satu sahaja anggota badan, muzakkar. Betul murid-murid, jika lebih dari satu, muannas. Tetapi jika hanya satu anggota badan, ianya adalah muzakkar. Jom kita teruskan lagi. Baiklah murid-murid, kerana itulah indi asnanun nazifatun dibina. Asnanun itu bermakna gigi ya murid-murid. Dan gigi ini lebih dari satu batang. Maka kita menggunakan perkataan nazifatun. Indi asnanun nazifatun. Perkataan yang kedua atau jumal basitah yang kedua adalah, cuba murid-murid baca bersama muallimah ya. Indi sya'run nazifun. Maratan ukhra. Indi sya'run nazifun. Indi, saya ada. Sya'run,
rambut. Nazifun, bersih. Kenapa kita menggunakan nazifun di sini? Ya murid-murid, pertama sekali perhatikan sya'run. Sya'run adalah rambut dan rambut ini terlalu banyak di kepala. Maka ia apabila anggota badan terlalu banyak dan ia melebihi dan tidak boleh dibilang, maka ia kembali kepada sifat asal satu. Dan satu anggota badan kita adalah muzakkar. Maka dengan itu kita menggunakan kalimah nazifun, bersih, lil muzakkar. Indi sya'run nazifun. Seterusnya murid-murid, untuk contoh jumal basitah yang ketiga. Indi anfun jamilun. Indi anfun jamilun. Anfun adalah hidung dan hidung adalah anggota badan yang satu. Ingat tak murid-murid? Jika anggota badan itu satu, kita gunakannya lil muzakkar. Kita gunakan untuk muzakkar. Oleh itu, jamilun iaitu yang bermakna cantik, kita gunakan. Laisa jamilatun. Kita tidak menggunakan jamilatun. Kenapa? Kerana anfun itu lil muzakkar. Maka kalimah yang selepasnya juga mestilah muzakkar. Maka kita gunakan jamilun. Indi anfun jamilun. Saya ada hidung yang cantik. Baiklah murid-murid, untuk jumal basitah yang ar-rabi', yang keempat. Indi ainun jamilatun. Maratan ukhra. Indi ainun jamilatun. Saya ada mata yang cantik. Bagaimana kita untuk menentukan jamilatun di sini? Baiklah murid-murid, ainun kita pastikan dahulu adakah ia melebihi dari satu anggota badan ataupun satu sahaja. Di sini ainun adalah sepasang, iaitu memiliki dua anggota badan. Ingat tak murid-murid? Jika lebih dari satu, maka ia adalah muannas, perempuan. Maka kalimah jamilatun, cantik, kita pilih dan gunakan. Indi ainun jamilatun. Baiklah murid-murid, akra'u wa umayyizu. Jom kita baca dan kita tentukan ya penggunaannya yang betul. Khaddun. Khaddun. Ma makna khaddun? Khaddun bermakna pipi. Ingat ya murid-murid, pipi kita ada dua. Khaddun yamin wa khaddun yasar. Kita ada pipi kanan dan pipi kiri. Apabila anggota badan itu dua, ada dua, ayyuhuma sahihah? Jamilun atau jamilatun? Jamilun atau jamilatun? Adakah kita pilih jamilun atau jamilatun? Al-ijabatus sahihah khaddun jamilatun. Khaddun, pipi, jamilatun, cantik. Murid-murid boleh faham? Okey, contoh yang kedua. Famun. Famun. Ma makna famun? Famun bermakna mulut. Baiklah murid-murid, sebelum pemilihan jawapan ayyuhuma sahihah sawa'un nazifun au nazifatun, manakah yang betul? Pastikan dahulu murid-murid bilangan anggota badan itu. Famun memiliki satu anggota badan, dan apabila satu, ianya untuk muzakkar. Maka kita pilih nazifun. Nazifun. Famun nazifun. Contoh yang ketiga, katifun. Katifun, dua bahu. Katifun yamin wa katifun yasar. Ingat ya murid-murid,
sebelum kita memilih jawapan jamilun atau jamilatun, tentukan terlebih dahulu bilangan bahu. Apabila ada katifaini, 2 bahu, fanastakhadim, maka kita gunakan kalimah jamilatun. Kerana katifun lil muannas dan jamilatun lil muannas. Katifun jamilatun. Baiklah murid-murid, muallimah harap murid-murid dapat mengikuti dan memahami pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita bertemu kembali di lain siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.